Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Ramadan 6 April bersama saya Ardi Hamam Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Lepas bunuh, lari ke Pulau Pinang. Juga duit kopi serendah RM50 tutup salah warga asing. Mayat seorang lelaki warga Rohingya ditemui tanpa pakaian dengan kesan tikaman di perut di sebuah rumah di Jalan Bukit Tembok, Seremban. Mangsa dipercayai dibunuh oleh rakan serumahnya. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf berkata pihak polis menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira pukul 10 pagi tadi daripada orang awam. Sebaik tiba di lokasi kejadian, polis menemui satu mayat lelaki warga Rohingya berusia 19 tahun di bahagian lorong dapur menuju ke bilik dengan kesan tikaman di perut. Hasil siasatan awal mendapati mangsa ditikam dengan menggunakan senjata tajam, namun pemeriksaan lanjut tidak menemui senjata yang digunakan. Difahamkan rumah tersebut disewa oleh suspek berusia 40-an yang juga lelaki warga Rohingya sejak setahun lalu dan dipercayai mangsa menumpang di rumah berkenaan sejak seminggu lalu. Berdasarkan maklumat terbaru, suspek yang merupakan seorang buruh telah berjaya ditahan di Pulau Pinang oleh polis dari bahagian siasatan jenayah berat di 9 IPK Pulau Pinang kira-kira pukul 2 petang tadi. Suspek kini dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Tengah untuk proses dokumentasi dan akan segera dibawa balik ke Seremban. Tambah Nanda, kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu bunuh. Seorang pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dipenjara 14 hari dan denda RM17,500 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan meminta rasuah. Muhammad Najmi Zakaria, 38 tahun, sebelum ini meminta suapan itu untuk tidak mengambil tindakan atas kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Hakim Rushan Lutfi Muhammad menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh yang telah berkhidmat 14 tahun di JPJ mengaku bersalah. Namun jika gagal bayar denda boleh dipenjara 3 bulan. Najmi yang ketika kejadian bertugas sebagai pegawai pemeriksa kereta motor grade AB29 JPJ Negeri Sembilan didakwa meminta suapan wang berjumlah RM3,500 daripada pemilik syarikat Lukut Agency. Wang itu sebagai dorongan bagi dirinya yang merupakan pegawai badan awam untuk tidak mengambil tindakan penguatkuasaan berkaitan 8 buah kenderaan yang tidak mematuhi notis di bawah Seksyen 61-1 APJ 1987. Kesalahan itu dilakukan di sekitar Seremban antara 13 Februari 2018 hingga 31 Mei 2019. Baik, duit kopi serendah RM50 sudah cukup buat kumpulan warga asing terus aktif menjalankan perniagaan secara haram. Mereka dipayung sesetengah pihak berkuasa yang menerima duit perlindungan bagi menutup operasi perniagaan mereka. Ikuti laporan disediakan wartawan Khadijah Faisal yang melakukan tinjauan Pasar Harian Selayang siang tadi. Pasar Harian Selayang PHS ibarat lubuk rezeki buat peniaga warga asing di kawasan itu meskipun kawasan tersebut telah digempur beberapa kali oleh pihak berkuasa sebelum ini. Tepi jalan dan kaki lima merupakan kawasan yang menjadi tumpuan mereka melakukan aktiviti perniagaan seawal 3 pagi sehingga 7 petang bergantung situasi dan hasil jualan. Selain ada peniaga warga asing yang mendakwa mereka tidak perlu membayar sewa. Bayar orang minta DL bayar 50 30 itu macam. Selain itu, tinjauan kru Berita Al-Hijrah juga mendapati mereka mampu menjual sayur-sayuran, buah-buahan dan barangan basah dengan harga yang lebih murah berbanding peniaga tempatan kerana tidak perlu menanggung kos sewa premis dan bahan jualan diperoleh terus daripada pembekal. Murah-murah. Kan? Saya kan murah-murah.
15, 16. Ya ke? Dah lah, itu uang 16. Ini 1 kilo selalu orang jual berapa? Orang jual 15, 15. Kakak jual RM10. Betul? Betul saya bininya lah, Kak. Situasi itu sekaligus menjejaskan pendapatan peniaga tempatan di kawasan sekitar. Sepanjang tinjauan juga ada peniaga warga asing cuba untuk mengelak dan melarikan diri daripada ditanya mengenai aktiviti perniagaan mereka. Sementara itu, situasi di bangunan berhampiran Pasar Borong Selayang pula merupakan kaki lima yang kebiasaannya menjadi tempat warga asing berniaga bermula seawal pagi. Namun lengang pada pagi ini, berikutan bulan Ramadan, mereka hanya akan mula berniaga pada tengah hari sehingga 7 petang. Tidak hanya itu, ada juga peniaga warga asing yang mengaku menggunakan nama syarikat rakyat tempatan untuk menyewa lot niaga di kawasan itu dengan harga sewa RM6,000 sebulan sepanjang 3 tahun berniaga. Dia pun kadang-kadang 1 bulan 1 kali dia mari. Susah. Jadi call pun kadang-kadang dia tak angkat, saya sibuk, saya tahu mana pergi. Oh, you kerja dengan dia lah. Dia bos lah. Tapi barang saya punya lah. Barang dia punya. Panggil tu dia punya nama pakai lah. Oh, nama pakai. Ya, itu. Kawasan terbabit tidak hanya dilihat seperti perkampungan mereka, malah keadaan di sekitar juga kelihatan kotor dipenuhi sisa jualan. Bayangkan, dengan duit kopi serendah RM50, mereka mampu mendominasi perniagaan di Pasar Borong selain mendorong masalah keselamatan dan kebersihan. Sampai bila keadaan ini akan berterusan? Khadiza Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Tindakan seorang lelaki untuk melakukan jenayah pecah rumah terbantut selepas terjatuh dari bumbung rumah mangsa. Kejadian berlaku di Taman MDK2 Keningau malam semalam. Ketua Polis Daerah Keningau Deputi Superintenden Nur Rafidah Kasim berkata, lelaki berusia 30-an terbabit bagaimanapun berjaya ditahan dan telah diserahkan kepada pihak polis. Tambah Nur Rafidah, selepas kejadian kira-kira jam 9 malam itu, sepasukan anggota dari unit kereta peronda MPV dan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau dikerah ke lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan fizikal ke atas suspek mendapati tiada kecederaan serius. Video berdurasi 21 saat berkaitan kejadian itu turut tular di media sosial, memaparkan seorang lelaki jatuh dari bumbung rumah di kawasan perumahan. Sementara itu, Nur Rafidah berkata polis turut menemui barang curi milik tuan rumah selain saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin atau syabu. Hasil pemeriksaan rekod lampau suspek mempunyai 2 rekod jenayah berkaitan dadah dan kes pecah rumah. Lelaki itu kini direman 4 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Tinggal kerjaya dan gaji lumayan. Pengorbanan itu dilakukan Hamidi Muhammad Rajab, 46 tahun, yang sanggup pulang ke kampungnya di Kampung Bendang Baru, Kuala Janing, Kedah demi untuk menjaga ibunya dan bapanya yang uzur. Hamid sebelum ini bekerja sebagai pemandu jentera dan lori di Selangor sebelum mengambil keputusan untuk berhenti selepas mendapat tahu ibunya Siti Mariam Saad, 68 tahun, jatuh sakit. Menurut anak sulung dari 3 adik-beradik ini, ibunya mempunyai masalah berat badan melebihi 100 kg manakala kakinya bersaiz kecil menyebabkan ibunya kini tidak dapat berjalan dan sukar untuk bergerak. Katanya, setiap hari dia akan mengangkat ibunya untuk mandi dan kemudiannya akan memasak. Untuk kelangsungan hidup, Hamidi mengambil upah menoreh getah di hujung kampung dengan memperolehi pendapatan sekitar RM500 sebulan. Katanya, setiap kali dia keluar menoreh, ibunya akan dijaga bapanya Mat Rujab Yahya, 80 tahun, yang turut mempunyai masalah kesihatan akibat uzur. Pagi saya buat jadual. Pagi tu urus mak apa semua dulu kan. Bagi makan, mandi apa semua tu. Orang tua lelaki keluar saat kerja. Lepas tu gila-gila lah. Orang tua lelaki balik, baru abang keluar. Keluar buat kerja dah. Kerja pun sikit lah. Kerja menoi pun menoi orangnya. Tapi cukup makan lah. Kalau nak simpan tak ada. Cukup makan lah. Macam tu lah. Hari-hari macam tu lah.
Keadaan anak beranak ini mendapat perhatian Persatuan Cancer Survivors Malaysia CSM yang tampil menyumbangkan katil pesakit untuk memudahkan pergerakan Siti Mariam. Menurut pengerusinya Zuraini Kamal, pihaknya turut menyampaikan sumbangan wang tunai, susu formula khas dan barangan keperluan harian seperti beras, gula, tepung dan barangan lain untuk kegunaan sepanjang Ramadan. Kesihatan macam ni agak lain sikit lah, kronik lah saya kata. Keperluannya agak khusus, selain daripada dia nak pakai pampers, dia susah nak bangun dan berjalan. Jadi mungkin diperlukan bantuan tongkat. Lepas tu saya tengok tadi kesukaran anaknya, saudara Hamidi nak angkat ibu ke atas. Jadi dia memerlukan lagi bantuan peralatan jugalah untuk membantu. Bagi yang ingin menyalurkan sumbangan, mereka boleh berbuat demikian ke akaun Bank Rakyat Siti Mariam Saad 2212 6100 1477 atau menghubungi Hamidi di talian 013 985 4837. Baik, seketika nanti dodol daun palas masih menjadi pilihan. Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Dodol daun palas amat sinonim dengan masyarakat negeri Terengganu dan merupakan perusahaan turun-temurun penduduk di Kampung Batangan di Marang. Rojini Razak, 46 tahun, antara pengusaha dodol generasi keempat di kampung tersebut berkata, dodol yang dibungkus secara tradisional dengan daun palas itu sering menjadi pilihan terutama pada Ramadan dan Aidilfitri, ekoran rasa lemak manisnya dan aroma daun berkenaan yang telah disalai. Menurut Rojini, kebiasaannya bagi sekawah dodol sebanyak 10 kg beras pulut digunakan dan digaul bersama 5 kg santan kelapa serta 30 keping gula nisan. Daun palas jenis minyak pula disalai dahulu untuk dikeringkan agar dodol yang dibungkus tahan sekurang-kurangnya 3 bulan dan tidak mudah berkulat. Rojini berkata proses mengacau dodol memakan masa selama 8 jam sehingga berwarna perang kegelapan dan disejukkan sebelum dibungkus. Dodol daun palas ni sebenarnya bau dia yang orang carinya dengan aroma bau daun palas tu. Dia bangin. Dia memang kalau kita buka bau bangin kan. Sepuluk dodol ni kemungkinan dengan rasa lemak dia dengan kalau orang makan orang tahulah. Rojini yang menjalani perusahaan itu bersama suami Mazlan Abdullah 52 tahun hanya memasak satu kawah dodol sebanyak 2 kali seminggu. Katanya setiap kawah boleh menghasilkan sebanyak 4,000 unit bungkusan dodol daun palas yang kemudiannya akan dibeli oleh peniaga bukan sahaja untuk pasaran di sekitar Terengganu, malah di negeri luar seperti Pahang dan Kedah. Ibu kepada 6 anak itu berkata setiap unit bungkusan dodol dijual pada harga hanya 18 sen seunit dan boleh meraih pendapatan kira-kira RM2,400 sebulan. Setakat ini, Rojini telah menerima tempahan sebanyak 20,000 unit dodol daun palas. Untuk raya ni, Alhamdulillah, selepas pada buka boleh merata negeri ni, permintaan Alhamdulillah boleh. Kalau biasa kita buat 5 kawah, 6 kawah sebulan tu, untuk bulan puasa naik lah 7-8 orang. Katanya dodol sesuai dijadikan pencuci mulut selain sebagai buah tangan kerana ketahanannya dan rasanya lemak manis apabila disimpan lebih lama. Rojini kini sedang mewarisi kemahiran membuat dodol daun palas kepada anak sulungnya Nurul Fazlin Syahira 26 tahun agar makanan tradisi tersebut tidak pupus ditelan zaman. Sementara itu di Kelantan, sambutan pengunjung di kedai colek sekitar Kota Baru kembali meriah pada Ramadan kali ini selepas 2 tahun tidak dapat menikmatinya akibat pelaksanaan PKP. Tinjauan TV Al-Hijrah ke beberapa kedai mendapati pengunjung berpusu-pusu menyerbu kedai colek seawal jam 8 malam. Malah ada antara peniaga tidak menang tangan melayan pelanggan yang ramai dan beratur panjang.
Colek ialah masakan ayam, peparu, perut lembu, udang, sotong, cucur dan bebola ikan yang dicelup tepung sebelum digoreng untuk dimakan dengan kuah pencicah terdiri daripada kuah pedas dan manis. Peniaga Zulkifli Omar berkata pengunjung mula beratur di kedai colek pokok kekuk miliknya lebih awal daripada waktu dia mula berniaga iaitu jam 9 malam dan jumlah pelanggan semakin bertambah selepas solat tarawih. Para pelanggannya bukan sahaja dari Kota Baru tetapi ada juga dari daerah lain seperti Pasir Mas, Tumpat, Pasir Putih, malah ada juga dari Besut, Terengganu. Yang uniknya kemeriahan pesta makan colek ini hanya ada pada bulan Ramadan. Saya pernah buat di bulan yang tidak bulan Ramadan lah. Tapi saya rasa tidak ada sambutan langsung. Ada pun segelintir saja yang untuk nak beli, singgah nak beli itu je lah. Tapi kalau bulan puasa ni memang tak dinafikan lah. Memang terlalu ramai lah pengunjung-pengunjung, pelanggan-pelanggan saya yang sebelum ni daripada jauh ataupun dekat pun ada lah. Ada yang telefon untuk nak booking apa tu lah. Zulkifli yang berniaga colek di Jalan Datuk Lundang, Kota Baru berkata sambutan yang diterima daripada pelanggan tahun ini sangat luar biasa. Ia berkemungkinan disebabkan sudah 2 tahun tidak dapat merasai makanan tersebut disebabkan pandemik COVID-19. Saya ni kalau kira pelanggan ni hok boleh makan sini lah. Sejak ni pada ni 2 tahun dah tak boleh main makan. Ni baru boleh main makan pula. Oh, syukur lah boleh ni boleh baru boleh makan pula ni. Ni. Reganya bagi tu rega tu memang naik tu tak banyak lah ikut pasal ni lah ekonomi lah ni ke. Ikut naik lah ni bagi-bagi. Tapi taklah tinggi sangat. Saya main sini main bawa family lah, makan colek sini sebab sini harga murah lah juga. Harga berbatik ke. Lepas tu musim mula ni mula lama 2 tahun dah ke, tak boleh makan colek ke. Lepas tu lah kali boleh makan colek ke. Oh lah, bawa family makan sini, tak pergi tempat lain, memang tempat ni kita ke siapa je. Selain colek, kedai ini juga biasanya menyediakan menu lain yang menjadi pilihan pengunjung seperti kerang rebus dan variasi salad yang dikenali sebagai somtam betik atau mangga. Baik, seterusnya program agihan bubur lambuk TV Al-Hijrah diteruskan ke lokasi yang kedua dan 800 lagi pack diagihkan kepada petugas barisan hadapan dan hari ini Hijrah Squad bubur lambuk mengedarkan kepada anggota polis di Bukit Aman. Program bubur lambuk percuma kali ini mendapat kerjasama TDC Holding. Ya, sebenarnya melalui e-diary ini kita sebenarnya nak cuba membina satu kesyukuran dan sedar bahawasanya banyak orang berkorban untuk kita selama ini tanpa kita sedar, khususnya pada macam hari ini adalah para frontliner. Mereka banyak membazirkan masa mereka, tinggalkan keluarga mereka demi untuk settle roadblock yang dulu untuk memastikan kita aman, wabak ini tidak terjangkit luas melintasi daerah dan negeri. Jadi kadang-kadang keluarga mereka terkorban. Jadi itulah, kita harus menghargai jasa mereka. Program hari ini turut disertai kaki tangan TV Al-Hijrah termasuk pengacara Hanan Abdul Rahman. Untuk Hijrah Prihatin Bubur Lambuk ni kita dapat banyak tajaan daripada penaja-penaja di luar sana, tapi untuk hari ini memang kita bawakan salah satu kliennya iaitu TDC sebab mereka pun memang ada banyak bekerjasama dengan TV Al-Hijrah, sebab tu kita memang featured diorang untuk misi kali ini dan diorang pun memang sangat terbuka untuk bersama-sama dengan TV Al-Hijrah. Esok program edaran bubur lambuk ini ke lokasi ketiga iaitu Balai Bomba Bangsa dan pengagihan akan bermula kira-kira jam 4.30 petang. Baik, berehat seketika selepas ini, Zionis larang masuk Masjidil Aqsa. Bersama berita Al-Hijrah, Zionis Israel menetapkan larangan kepada lelaki Palestin berumur 12 hingga 40 tahun untuk memasuki Masjidil Aqsa bagi menunaikan solat Jumaat sepanjang bulan Ramadan. Menurut agensi Anadolu, kebenaran itu hanya diberikan kepada kaum wanita, kanak-kanak bawah 12 tahun dan lelaki berumur 50 tahun ke atas sahaja.
Untuk memasuki Masjidil Aqsa, lelaki berumur antara 40 dan 50 tahun perlu mendapatkan kebenaran khas terlebih dahulu. Sementara itu, rakyat Palestin yang ingin melawat saudara mara di Israel akan diberi permit lawatan iaitu pada hari Ahad dan Khamis. Manakala rakyat Palestin yang berada di kawasan tebing barat yang dikuasai Israel pula dikehendaki mendapatkan kebenaran khas untuk melawat saudara mara dan tempat suci termasuk Masjidil Aqsa. Untuk keluar dari kawasan tebing barat yang dikuasai Israel, rakyat Palestin perlu melalui satu daripada 23 pusat pemeriksaan. Sebuah pusat beli belah terkemuka di Aceh, Indonesia terbakar sekaligus memusnahkan kesemua premis perniagaan dan produk jualannya. Suzuya Mall di Bandar Aceh terbakar sejak pagi semalam dan berlarutan sehingga tengah malam tadi. Insiden kebakaran itu berlaku di Gampung Setui, Kecamatan Baitur Rahman, Bandar Aceh. Menurut Ketua Jabatan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamat di PKP Bandar Aceh, keseluruhan pusat beli belah itu tidak dapat digunakan lagi dan perlu dibaik pulih sepenuhnya. Tambahnya, di PKP menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Api berjaya dikawal pada pukul 5 hingga 6 petang. Bagaimanapun beberapa jam selepas itu, kebakaran berlaku semula dan merebak lebih pantas. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan kesemua pengunjung serta pekerja di pusat beli belah itu berjaya dikeluarkan ketika kebakaran berlaku. Berdasarkan laporan awal, punca kebakaran berkemungkinan berpunca daripada litar pintas. Perintah darurat yang diisytiharkan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa sebelum ini ditarik balik berkuat kuasa tengah malam tadi. Sebelum ini, perintah darurat itu dibuat sehari selepas penunjuk perasaan berhimpun di luar kediaman Presiden yang menuntut supaya beliau berundur. Media melaporkan pasukan keselamatan terpaksa menyuraikan protes dengan menggunakan gas pemedih mata, meriam air dan peluru getah. Penunjuk perasaan mendakwa pentadbiran kerajaan menyebabkan rezerv pertukaran asing negara susut dan kenaikan harga makanan ruji serta kekurangan barangan keperluan seperti gas dan bahan api. Krisis itu menyaksikan bekalan elektrik terputus selama 13 jam selain masalah kekurangan ubat-ubatan. Dalam pada itu, Speaker Parlimen Mahinda Yapa Abewardana memberi amaran bahawa Sri Lanka berdepan risiko kebuluran susulan krisis ekonomi yang melanda negara itu. Katanya lebih banyak kesukaran akan berlaku dengan kekurangan bekalan bahan api dan makanan. Di Nigeria, seorang lelaki ateis yang juga pengkritik agama Mubarak Bala, 37 tahun, dijatuhi hukuman penjara 24 tahun selepas didapati bersalah menghina Islam dan Nabi Muhammad. Mubarak mengaku bersalah atas tuduhan menghina agama di Nigeria, iaitu negara yang sebahagian besar penduduknya beragama Islam. Ketika ditanya Hakim Mahkamah Tinggi Kano sama ada dia telah dipaksa membuat perakuan bersalah terhadap 18 pertuduhan itu, dia berkata tindakan itu atas kehendak dirinya sendiri. Mubarak Bala, Presiden Persatuan Kemanusiaan Nigeria, ditangkap di rumahnya di wilayah Kaduna Utara 2 tahun lalu dan dipindahkan ke wilayah Kano yang majoritinya beragama Islam. Tuduhan terhadap Mubarak Bala dikaitkan dengan komen yang disiarkan di Facebook pada April 2020 yang mengkritik agama Islam dan pihak berkuasa Kano menganggap kenyataan yang dikeluarkan itu mengandungi unsur penghinaan terhadap umat Islam. Bagi kenderaan persendirian, kerajaan menawarkan subsidi rebat 50% atau RM150 bagi pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak keluarga Malaysia atau MyCRS untuk golongan B40. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertarawih.